Malaysia dan salam sejahtera. Pada pagi ini kita akan sekali lagi kita bersama bicara pustakawan. Kali ini kita akan bersama Encik Edison Riket, Ketua Bahagian Perkhidmatan Maklumat Pustakaan Negeri Sarawak. Nama Rita Nuan Sarito. Mana ahwal? Apa lama ada medak Nuan Oh. Okey, untuk pengetahuan anda semua, pada hari ini Encik Edison akan bicara mengenai kalau tak silap dia inclusivity digital untuk kesejahteraan komuniti. Betul Cik Edi? Ya, Tapi sebelum itu Cik Edi, saya nak bertanya kepada Encik Edi mengenai pengalaman serta berapa tahun dah Cik Edi bekerja di Pustakaan Negeri Sarawak? Okey. So saya mula profession kepustakawani sejak tahun 1997. Okey, 1997. Waktu Wah. tu saya berkhidmat di Taylor College, Subang. Okey. Saya mula kerjaya saya dengan perpustakaan akademik. Kemudian diikuti pada tahun 97 juga pada tahun yang sama saya berkhidmat di Institut Bank-Bank Malaysia. Di Institut Bank-Bank Malaysia. Perpustakaan khusus. Oh, perpustakaan khusus. Okey, adakah selepas graduate waktu tu? Ya, selepas graduate 97. 97 terus. April graduate terus dapat kerja di Subang, Taylor College Subang Jaya. Adakah praktikal waktu tu? Selepas graduate praktikal kan? Ya. Kalau praktikalnya di mana Cik Edi? Praktikal Universiti Brunei Darussalam. Wah, pergi ke Brunei Darussalam kawan kita ya. Ya. Jadi pengalaman praktikal di perpustakaan Brunei Darussalam, apa yang menarik minat untuk Encik Edi membuat internship dekat perpustakaan di Brunei Darussalam? Ya. Kebetulan waktu tu keluarga saya bermasterti di Brunei. Okey. So saya mengambil kesempatan peluang keluarga saya ada di Brunei, so saya apply memohonlah untuk membuat latihan industri di perpustakaan Brunei Darussalam. Dan yang menarik minat saya ialah saya ingin menyelami pengalaman budaya masyarakat Brunei, bagaimana mereka budaya kerja mereka, bagaimana kita dapat belajar teknologi yang mereka ada di perpustakaan Brunei tersebut. Okey, kalau kita lihat tahun tersebut 1997, di mana era digital belum ada lagi. Betul. Okey, apakah yang terdapat di dalam perpustakaan mereka waktu tersebut? Adakah teknologi mereka telah berkembang pada waktu itu? Ya, waktu tu pertama kali saya melihat, merasai, mengalami internet. Internet dengan email. So saya diberi peluang oleh seorang pelajar PhD yang kebetulan membuat sabatika di Universiti Brunei. Beliau menunjuk cara-cara mengakses internet. So waktu tu saya memang kagumlah, first time tengok internet pada tahun tersebut. Oh, maklumlah zaman waktu tu 1997 belum lagi ada internet dekat Malaysia, saya rasa. Ya. Ada tetapi tak meluas. Okey, selain daripada bekerja di institusi bank dan perpustakaan akademik, apa yang menyebabkan Encik Edi untuk berkecimpung terus dalam bidang pustakawan ini? Ya. Bidang kepustakawan ini memang saya punya peminat dan passion. Sebab itu saya mengambil kursus ini masa di UiTM dulu. So sejurus saya habis pengajian, saya ingin menyumbang sumbangan saya dalam dunia kepustakawanan. So sebab saya lihat bidang pengurusan maklumat ni amat meluas. Dia punya prospek. So we can work anyway di dunia ini. Macam selepas saya berada di Institut Bank-Bank Malaysia, saya ditawarkan pula di
Bursa Malaysia Berhad. Okey. Di mana saya juga dipertanggungjawabkan untuk mengurus pusat maklumat untuk pelaburan institusi saham di Malaysia. Okey. Berapa tahun anda di Bursa Saham? Dalam 4 tahun. Oh, dalam 4 tahun. Selepas di Bursa Saham baru join Pustaka Negeri Pustaka, Sarawak. betul. Okey, di Pustaka Negeri Sarawak anda menyertai pada tahun bila? Pada tahun 2004. Oh, 2004. Okey. Dan daripada tahun 2004 sampai sekarang saya diberi peluang untuk mengetuai dan juga mengetuai unit-unit seperti offsite unit di bawah Perkhidmatan Maklumat. Okey. Sektor ICT, and then balik lagi ke Perkhidmatan Maklumat. Sampailah sekarang. Sampailah sekarang. Okey, sekarang telah menjadi ketua bahagian Perkhidmatan Maklumat dan seterusnya telah kalau kita lihat dekat sini ya, program inklusiviti digital rakyat Sarawak iaitu PANDE. Jadi apa pendapat Encik Eddie mengenai Pandai ini? Pandai lah, pandai bak kata kita. Okey. Untuk makluman, Pustaka Negeri Sarawak telah dipertanggungjawabkan oleh kerajaan negeri pada tahun 2018. Okey. Seiring dengan plan digital ekonomi Sarawak 2018 hingga 2022, Pustaka dilantik sebagai koordinator untuk pelaksanaan program digital di peringkat negeri Sarawak. So ini bermakna perpustakaan diberi mandat untuk melaksanakan salah satu kluster digital economy iaitu digital inclusivity untuk kesejahteraan komuniti di Sarawak. So daripada 2018 kita telah dengan rancak melaksanakan program-programnya di peringkat komuniti, di peringkat kampung dan juga di kawasan luar bandar agar komuniti luar bandar ini tidak ketinggalan untuk mengetahui dan juga menguasai kemahiran digital literasi ini supaya mereka dapat bersaing di peringkat kebangsaan, peringkat lokal dan juga antarabangsa. Okey. Kalau sebelum kita bercakap lebih lanjut mengenai PANDE ni, boleh tak Encik Eddie menerangkan apa ya PANDE? Apa itu PANDE? Sebab saya mungkin akan bertanya dalam bahasa Sarawak, bahasa Iban supaya orang kita di luar sana dapat mengetahui apa ya PANDE. Ni nemu nuan boleh explain mimiat korang PANDE in bahasa Iban. Mun kita kelakar bahasa Melayu Sarawak kan PANDE. Apa maksud PANDE? PANDE macam bijak nak. Seperti bijak, suara bijak. So kita menggunakan akronim PANDE. Kalau nama penuh dia People Accessible Network, Digital Empowerment and Inclusivity. I see. Maksudnya kita memberi latihan, kita memberi literasi digital untuk komuniti supaya komuniti ini dapat menguasai digital literasi untuk menjalankan aktiviti digital seperti pemasaran produk-produk kampung supaya mereka dapat terangkum dalam perjalanan digital ekonomi Sarawak. So kita gunakan akronim PANDE sebagai satu brand supaya komuniti ini dapat relate. Lepas mereka dah menguasai ini, mereka pandai. Pandai untuk menggunakan Sarawak Pay, pandai memasarkan produk melalui Facebook, Instagram dan sebagainya. So dunia sekarang mesti menggunakan teknologi untuk memajukan diri dan juga untuk menaikkan taraf hidup agar dapat bersaing dengan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Okey. Tapi sebelum pandai sebab saya selalu terkehil lidah pandai dengan pandai. Okey. Kalau kita lihat kita punya kawasan luar bandar
di mana line internet kita tidak berapa kata orang tak berapa memuaskan. Betul. Jadi bagaimana Encik Eddie mengatasi masalah ini dalam menerangkan kepada komuniti kita di luar sana untuk menggunakan perkhidmatan pandai tu macam JomPay, Sarawak Pay tadi macam. Okey, memang tidak dinafikan Kuala Lumpur Bandar memang mempunyai masalah internet. Jadi salah satu modul dalam pandai ini dipanggil modul yang nombor 5 iaitu Pustaka in a Box. Pustaka in a Box ni merupakan internet menggunakan Wi-Fi, offline internet. Offline internet, Ya, maknanya tak perlu talian internet. You just on your Wi-Fi, onkan Wi-Fi di telefon, anda dapat mengakseskan maklumat-maklumat yang sudah dibungkuskan dalam repackaging of information dalam dalam reading seat ni. Dalam pandai ni. So dengan mengakses secara Wi-Fi, penduduk dapat mengakses maklumat yang berkaitan dengan JomPay, mengadakan Sarawak Pay supaya mereka tahu tentang maklumat-maklumat yang disalurkan oleh kerajaan. Jadi konten-konten yang ada di dalam pandai dalam pandai ni. Okey, ni sudah keluar ni Cik Eddie. Jadi reading seat pandai ni dia membantu juga komuniti yang tiada internet access. So alat peranti Pustaka in a Box ni kita boleh berikan kepada komuniti yang memerlukan, dan juga kita akan beri latihan lah bagaimana menggunakan Pustaka in a Box. Dan dari semasa ke semasa kandungan Pustaka in a Box ini akan dikemaskinikan mengikut keperluan komuniti dan isu semasa. Ya, isu semasa. Contohnya komuniti ni berminat nak tanam musangking. So kita boleh muatkan video-video cara-cara penanaman musangking untuk komuniti yang lebih kepada pertanian lah. So maklumat yang terdapat di Pustaka ini bergantung kepada apa yang diperlukan oleh komuniti. Bermaknanya kalau mereka pergi ke bandar, mereka akan terus tahu mengenai apa yang telah berlaku di bandar dan mereka dapat mengadaptasikan penggunaan Sarawak Pay tadi selepas melihat maklumat dalam kotak tadi. Betul. Kan? Sebab mereka dapat melihat dengan jelaslah sebab dalam Sarawak Pustaka in a Box ni dia pelbagai maklumat dalam bentuk video, dalam bentuk dalam bentuk internet juga, tapi offline. Adakah kita memberi mereka Pustaka in the Box ini kepada komuniti tersebut? Yes. Kita memberi kepada komuniti yang memerlukan, dan juga kita customize isi kandungan Pustaka in a Box ini. Okey, setakat ni sejauh manakah penduduk di Sarawak yang telah maksud kita telah pustaka telah pergi sejauh mana perancangan yang telah dibuat untuk komuniti-komuniti yang jauh di pedalaman. Sejauh manakah tim Cik Eddie pergi? Okey, sejauh mana? Sebenarnya kita dah meliputi hampir ke seluruh pelosok negeri Sarawak. Di mana pelaksanaan pandai ni kita bahagikan kepada zon utara, tengah dan selatan. Jadi sebelum kita melaksanakan program reading pandai ni pada tahun 2018, kita telah melaksanakan program trainers di mana kita bekerjasama dengan pihak berkuasa perpustakaan, pihak berkuasa tempatan, perpustakaan desa untuk melaksanakan program ini di peringkat komuniti. So maknanya kita berkolaborasi. Kita train the trainer untuk pelaksanaan program ini agar program ini meluas dan
komprehensif. So untuk kita daripada Kuching nak pergi ke Miri atau ke Sibu memerlukan kos. Jadi strategi dan formula yang amat berkesan ialah train the trainers. Kita berkolaborasi dengan kita punya rakan kerjasama yang kita untuk pelaksanaan program ini. Oh, saya pasti rakan kita di Pustaka Miri dan Pustaka Sibu juga melaksanakan projek ini kan? Betul. Ya. Jadi untuk rakan setugas kita di Miri akan melaksanakan program di peringkat zon utara Sarawak seperti Limbang, Lawas, Long Jegang, Long Laput. Pernah dengar tak Long Laput? Long Laput ada. Pernah? Pernah pergi kan? Kita seangkatan waktu Ya. itu pergi ke sana. Perjalanan ke sana amat mencabar kan? Ya, mencabar. Ya. Dan Kalau yang tiada kekuatan mental dan fizikal, susah kan? tapi itu adalah pengalaman yang paling seronok yang kita pergi setakat inilah. Betul. Kan? Pengalaman dan perjalanan yang Betapa mencabar. mencabarnya untuk Ya. kita ke kampung tersebut dan betapa puasnya bila kita berjaya Ya. mengajar dan juga membantu komuniti agar mereka dapat menggunakan kemahiran digital untuk kemudahan kehidupan mereka dan juga untuk menaikkan taraf ekonomi kampung. Oh, itu kalau daripada segi promosi dan pasarannya pula Cik Eddie, macam mana? Adakah Cik Eddie rasa promosi Pandai setakat ini telah berjaya dilakukan? Ya. Okey. Sebab penerimaan daripada masyarakat amat menggalakkan. Okey. Sebab ramai lagi yang masih belum menguasai kemahiran digital. Ya, Terutamanya di kawasan luar bandar. Mereka mempunyai telefon yang agak canggih ya. tapi mereka hanya untuk panggilan. Oh, panggilan. Mereka tak tahu memaksimumkan penggunaan telefon smartphone mereka untuk membaca newspaper, untuk membaca surat khabar, untuk melaksanakan urusan Sarawak Pay dan sebagainya. So lepas kita mengajar mereka minda mereka terbuka sebab dengan telefon tu mereka dapat mengakses pelbagai maklumat yang sahih dengan modul Pandai ini. Jadi dari segi kepuasan Encik Eddie sendiri itu, adakah Cik Eddie berasa puas dengan apa yang telah dilakukan untuk masyarakat di luar sana, Cik Eddie? Betul. Saya amat berasa bertualah sebagai salah satu pasukan untuk Pandai sebab kita melihat penerimaan masyarakat amat menggalakkan. Jadi kita juga melihat bagaimana selepas mereka mengikuti program ini, mereka dapat memasarkan produk-produk, contohnya Puak Kumbuk melalui online. Okay, dapat jual dia punya saguk secara online dan juga memasarkan produk-produk pertanian mereka secara online. Saya ada satu cerita Puan Avena daripada Kota Maradong, Meradong. Meradong ya. Komuniti masyarakat Cina di situ. Ini daripada kita punya ketua masyarakat Encik Syia dari Maradong bahawa komuniti di Maradong ni dia lebih kepada pertanian. Pertanian. Untuk memasarkan produk ke Sibu mengambil masa seawal 3 pagi untuk memasarkan produk ke Sibu. Jadi selepas mereka mengikuti program ini, mereka dapat memasarkan produk mereka secara online. Maknanya pengguna dapat order secara online daripada komuniti-komuniti petani-petani di Maradong untuk memasarkan, untuk menghantarkan produk mengikut keperluan pengguna. Jadi tidak ada berlaku pembaziran ya? Betul. Sebab kita tidak nak mengurangkan lagi kos penghantaran ke Sibu ke kawasan-kawasan diperlukan. Jadi kita memberi perkhidmatan secara online mengikut keperluan masyarakat dan mengikut demand produk-produk pertanian tersebut. Oh, seronok Cik Eddie mendengar apa yang telah
dikongsikan oleh Cik Eddie ni. Ya. Okey, kalau daripada segi kepuasan tadi telah diceritakan. Jadi bagaimana reaksi kalau komuniti di luar bandar dengan bandar? Okey, kalau kita di bandar kita dah sedia maklum ramai yang telah tahu menggunakan perkhidmatan digital ini seperti smartphone, komputer, laptop dan sebagainya. Kalau di luar bandar, selalunya kekangan yang mereka hadapi adalah line internet ataupun pos laju di mana perkhidmatan untuk kos penghantaran tersebut adalah susah sedikit. Jadi bagaimanakah cara pandai untuk menyedarkan mereka agar mereka aware, kata orang, untuk menggunakan perkhidmatan pos laju, Sarawak Pay, online banking dan sebagainya. Bagaimana kita hendak mengeluarkan kata orang dia punya kesusahan tu, kekangan tu tadi. Sebab ada tempat saya faham postman hanya datang 1 minggu 1 kali. Betul. Jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah tersebut? Okey. So salah satu modul yang kita yang terdapat dalam Pandai ini ialah tentang jenis-jenis perkhidmatan inisiatif kerajaan. Okey. Salah satunya ialah Sarawak Pay ya. Okey. Contohnya kalau Sarawak Pay kita dapat melaksanakan transaksi perbankan, pembayaran secara online. Maknanya kita tak perlu lagi secara fizikal lah nak pergi ke contohnya ke Serian semata-mata nak menghantar like contohnya Puan Aminah kata packaging pos laju. Kita boleh menggunakan Sarawak Pay untuk melaksanakan transaksi pembayaran dan juga urus niaga penghantaran barang-barang dan juga pembayaran transaksi kewangan. Okey. Dan juga salah satu U-Pustaka, tak U-Pustaka tak? Okey. Okey. U-Pustaka ni merupakan satu perkhidmatan penghantaran buku-buku di mana jua anda berada di Malaysia ni. Perpustakaan yang terdapat di Malaysia yang join dengan projek U-Pustaka, pengguna boleh menggunakan perkhidmatan U-Pustaka dengan di hujung jari. Boleh layari U-Pustaka, laman web U-Pustaka untuk mendapatkan buku-buku yang tak terdapat di perpustakaan. Contohnya kalau pengguna ini memerlukan buku daripada KL. Okay? Pengguna sebenarnya just menggunakan perkhidmatan U-Pustaka secara dalam talian, mengakseskan dan juga memohon buku A dihantar ke pintu rumah mereka. Jadi tak perlu pergi pos laju dah. Untuk ni just semuanya di hujung jari sahaja. So semua modul ni kita ada ajar dalam kita punya modul Pandai. Okey, saya rasa itu sahaja Encik Eddie. Sebelum kita mengakhiri bicara kita pada pagi ini. Saya ada satu lagi. Okey, satu lagi. Kongsikan tentang untuk viewer kita pada pagi ini ya, di mana saya ingin maklumkan bahawa modul Pandai ini juga terdapat secara e-pembelajaran. E-pembelajaran, okey. Boleh ikuti modul Pandai ini di openlearning.com/pustaka Sarawak. openlearning.com/pustaka Sarawak. Dia tak ada Pustaka Sarawak tu, dia tak ada space bar? Tak ada. Okey. So maknanya masyarakat saya rasa perlukan macam ni. Okey. Masyarakat boleh, komuniti-komuniti yang berminat boleh mengikuti program ni secara percuma ya. Just layari laman web ini dan mereka dapat mendaftar dan juga mengikuti ke-5 modul Pandai ni secara percuma. Dan selepas mereka selesai menyertai program modul e-pembelajaran ini, mereka akan diberi
e-sijil. Oh, e-sijil. Akan di-email kepada email mereka lah selepas mereka secara automatik. Oh, selepas mengikuti kursus open learning tadi. Betul. I see. So bagi komuniti-komuniti yang dah lupa tu boleh revisit, boleh masuk balik untuk mengulang kaji balik apa isi modul ni. Sebab dari semasa ke semasa kita sentiasa mengemas-kinikan kandungan pembelajaran pandai ni di open learning. Di open learning ya. Dan inilah. Selain daripada open learning itu sahaja Encik Eddie, tak ada lagi nak dikongsikan bersama pengguna kita di luar sana? Jadi bagi komuniti yang berminat untuk memohon atau request program ni untuk diada di komuniti mereka, bolehlah hubungi cawangan-cawangan kami di Pustaka Negeri Sarawak Miri, ya, itu Puan Lilian. Kalau di Pustaka Negeri Sarawak Sibu, Cik Fiona. Cik Fiona, okey. And then kalau di Kuching, di HQ Kuching boleh hubungi Cik Fatini. Oh, Cik Fatini. Ya. Adakah mereka akan pergi ke tempat pengguna tersebut? Kita bergantung kepada keperluan komuniti. Kalau komuniti itu nak buat di kampung mereka, kita akan turun padang untuk melaksanakan dan menjalankan program tersebut di kampung mereka. Tapi kita akan mengikut SOP inilah SOP sekarang lah. Sosial sekarang kan. So, kita akan mengikut garis panduan tersebut lah. Okey, jadi kita hadkan juga dari segi kita hadkan juga lagi dari segi pengguna peserta. Mungkin kita buat 2 sesi. Kalau ramai sangat kita pecahkan kepada 2 sesi pagi dan petang. Okey, saya rasa itu sahaja Encik Eddie. Okey, itu sahaja daripada Encik Eddie. Saya harap perkongsian yang telah beliau berikan kepada kita dapat memberi manfaat Encik Eddie di luar sana. Semoga pandai terus sukses dalam menyedarkan komuniti kita dalam arus pemmodenan dan arus pendigitalan di era masa akan datang. Okey, sekian itu sahaja daripada kami. Salam ceria dan salam sejahtera. Jumpa lagi.